Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sambung dalam perkara keempat, yang apa yang jin boleh ganggu manusia. Yang ini yang keempat, di antara mereka ada yang menyerang manusia dengan penyakit ain, mata jahat. Mengenai hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab At-Tib dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahawa Nabi SAW melihat di rumah Ummu Salamah seorang budak wanita yang di wajahnya ada bekas hitam. Maknanya muka dia ni ada satu tumpuk tak sama dengan kulit lain. Lalu beliau bersabda, istarku laha fa inna bihan nasratah. Suruhlah orang itu meruqyah wanita itu sebab dia terkena ain, penyakit terkena pandangan. Ibnu Hajar berkata, para ulama berbeza pendapat mengenai maksud pandangan tersebut. Ada pendapat mengatakan maksudnya adalah mata jahat dari pandangan jin. Ada lagi yang mengatakan dari manusia. Pendapat yang tepat maknanya lebih umum dari itu. Ada satu penyakit yang dibawa oleh jin juga menerusi manusia, ialah ain. Ain ni bila pandang seseorang tu dengan lintasan hatinya buruk, maka orang tu boleh sakit macam tu. Ni rare item lah. Jarang sejuta seorang kot ada penyakit, ada masalah ini. Dalam mungkin orang Melayu panggil 77 ke apa ke, tak tahulah. Tapi dia ni dia terganggu sebenarnya dengan jin. Jadi bila dia pandang tu dengan niat yang buruk, dia memuji tapi tak sebut nama Allah Ta'ala, dalam hatinya geram macam tu. Kata contoh, dia tengok bayi jiran. Orang ni ada benda ni lah. Bila dia tengok jiran ni punya baby, comelnya, geram tu. Geram tu tak apa lagi, tiba-tiba dia lintas dalam hati, ish, geram sungguh aku tengok dia ni lah. Asal baby dia semua comel-comel je, aku bila nak beranak benda ni. Ada masuk iri kat situ, maka boleh sakit budak tu. Macam tu lah. Dan ini dia lintaskan sekali dengan syaitan punya kerja macam tu. Jadi sama juga dia tengok orang dia lebih kurang, cantik betul lah, apa ni, anak lelaki dia ni handsome, handsome pun belum tentu baik lagi dah. Sakit budak tu macam tu. Sebab tu kadang-kadang kita tak suka tayang-tayang gambar anak keluarga kita dalam Facebook, kerana barangkali ada sejuta orang ke berapa juta orang ke, salah seorang dia boleh ada penyakit macam tu. Dia tengok-tengok gambar kita, dia lintaskan benda-benda yang tak baik, kita pun boleh sakit. Ini berlaku zaman Rasulullah juga, sehingga dia minta kawan ni tengok kawan tu mandi kot, laki dengan laki, tapi dia tengok badan kawan tu cantik, handsome, segak, dia rasa iri, sakit kawan tu. Dan tak silap dia suruh ambil bekas air kawan yang menengok ni, siram kat orang tu supaya dia elok balik. Jadi susahlah kita kalau dah ramai-ramai orang tengok kita, mana tahu siapa punya hair. Jadi ini orang yang kena diruqyah, dirawat dengan Quran dan sebagainya, termasuk orang yang ada mata ni pun sama. Dia tak tahu, kita tak tahu asal usulnya dia ni ada gangguan. Selalunya ada gangguan lah, dan dia boleh macam tu. Dia boleh macam tu. Dia bukan mesti tukang ubat ke tukang apa, tapi dia ada gangguan tu. Orang nak panggil kadam ke apa ke tak kisahlah. Dia suka tak suka, tapi dia ada masalah. Dia tengok benda, dia dengki, iri hati, sakit, rosak macam tu lah. Dia jarang ada penyakit ni, tapi dia boleh jadi ada. Kita bila tengok orang ni kena ain macam tu, tak tahu pasal apa, nak kata dia ni ada orang dengki pun tak, apa pun tak, kita andaikan dia terkena ain lah ni, sakit, macam-macam sakit lah. Bagi rawat je lah macam tu. Doktor tengok pun tak ada apa-apa. Lepas tu dia pun tak adalah kena sihir ke apa ke. Mungkin ada orang-orang yang dengki, melihatnya boleh sakit. Baik,
Ini salah satu. Dia ada kena-mengena dengan jin juga. Seterusnya yang kelima, ada jin yang menculik manusia. Ini biasa dengar, cerita ni panjang. Biasa dengar jin culik. Boleh ke jin culik orang? Orang boleh culik jin. Orang selalu culik jin. Tutup bomo, belajar ilmu pelik-pelik, berekor-ekor, duduk kat rumah hantu raya orang panggil tu, semua culik jin tu. Jin jarang culik orang. Pun dalam sejuta 1-2 je. Tapi manusia dalam sejuta banyak bela jin. Lagi teruk manusia ni. Baik. Dalil yang menguatkannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Malik dalam Al-Muwatta'. Imam Malik meriwayatkan dalam Muwatta' kitab dia. Asy-Syafi'i, Abdul Razak, Abu Ubaid, Al-Bahaqi, Ibnu Abi Syaibah. Dari Ibnu Abi Dunya dalam lafaznya dari Abdul Rahman bin Abi Lailah bahawa seorang laki-laki dari kaumnya pergi untuk solat Isyak bersama kaumnya. Ni nak pergi sembahyang berjemaah Isyak, bukan seorang, beberapa orang, seorang lelaki. Lalu mereka, kawan-kawan dia hilang, kawan yang ikut nak pergi sembahyang Isyak tu. Mendengar berita itu, isteri orang tersebut berangkat menemui Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu lalu menceritakan kejadiannya. Laki dia ini hilang masa nak pergi masjid. Disaksikan oleh beberapa orang yang sedar tak sedar, tadi ada ngaku jalan, tiba-tiba dah tak ada. Macam itulah, biasalah macam dalam hutan kita dengar, tadi ada 3 orang, tiba-tiba tinggal seorang. Bila dia sesat pula, dia ikut kita elok je. Nak kata dia ke lain, kena makan apa ke, jatuh ke, mesti kita perasan. Ini pandang-pandang ke lain sikit, dah tak ada macam tu. Ada. Macam biskut, sat ada, sat tak ada. Tak ada terus tiba-tiba. Lalu dia jumpa Umar, pasal dia nak tahu macam mana cerita ni. Laki aku lesak. Mendengar tu, dia isteri dia pergi jumpa Umar Khattab lalu menceritakan kejadiannya. Umar radhiyallahu an bertanya kepada kaumnya tentang kejadian itu, lalu mereka membenarkannya. Dia tanyalah kawan-kawan yang duk ikut tadi tu, betul ke cerita ni dia hilang ni? Betul lah. Selanjutnya Umar radhiyallahu an memerintahkan akan menunggu hingga 4 tahun. 4 tahun tunggu hilang lelaki. Wanita itu pun menunggunya selama itu. Kemudian dia mendatangi Umar radhiyallahu an lalu mengkabarkan kepadanya tentang kejadian itu. Umar radhiyallahu an bertanya kepada kaumnya, maka mereka pun membenarkannya. Umar pun memerintahkan menikah lagi. Okey. Lepas daripada 4 tahun tu, dia jumpa Umar lagi. Umar pun tanya orang ramai, betul ke lelaki dia tak balik ni? Dah 4 tahun ni. Dah 4 tahun tak balik. Masyarakat pun cakap macam itulah. Jadi Umar pun bagi dia menikah. Laki dia dah lebuh 4 tahun. Tuan-tuan jangan hilang lama-lama. Nanti tahu-tahu bini dibenarkan kahwin. Tu jangan buat pasal dalam Islam. Hilang tak tahu pergi mana. Mati ke hidup ke, pergi lari dengan janda mana ke. Mahkamah dia boleh putuskan, anda tak bagi nafkah, anda tak bertanggungjawab apa semua, neno berapa tahun ikut undang-undang, habis tahu-tahu balik bini dah bawa anak lain. Baik, menikah lagi, tak lama lepas tu suami pertama tu datang balik. Datang balik kawan tu, kawan yang hilang 4 tahun tu. Akhirnya mereka mengadukan perkara itu kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar berkata, pantaskah salah seorang di antara kalian menghilang dalam waktu yang sangat lama hingga isterinya tidak mengetahui tentangnya, apakah masih hidup ataupun tidak? Korang ni patut ke hilangkan diri sampai bini kau tak tahu kau ni hidup ke mati ke? Orang itu pun menjawab, sesungguhnya aku memiliki uzur. Aku bukan sengaja hilang, aku ada kesulitan, keuzuran. Umar tanya, apa punya uzur kau ni? Apa keuzuran kau ni? Apa masalah kau ni? Apa masalah kau ni? Dia menjawab, waktu itu aku pergi untuk solat Isyak bersama kaumku. Ada cerita balik lah.
Yang asal-asal cerita dia hilang tu, tiba-tiba aku diculik oleh jin. Ni, aku berada di tengah mereka dalam waktu yang lama. Lama juga aku kena kidnap. Lalu mereka diserang oleh para jin mukmin. Mereka pun berperang dan para jin mukmin berhasil mengalahkan mereka dan mendapatkan sejumlah tawanan. Dia kena culik dengan jin kafir, kemudian dia dijadi tawanan. Lama, mungkin beberapa tahun, tak tahulah jangka masa dalam jin dengan kita sama ke? Jam dia 24, rasa sama je. Tapi lama dia cakap, sampailah berlaku peperangan antara jin Islam dengan jin kafir. Yang tangkap dia ni jin kafir, lepas tu tahan dia, lepas tu berperangan berlaku. Ni dia cerita dengan Sayyidina Umar. Aku di antara tawanan itu. Jadi bila dia perang menang jin Islam dapatlah rampas balik tawanan. Jadi bila jin Islam rampas balik tawanan, jin Islam akan interview lah. Aku di antara para tawanan itu. Mereka bertanya, apa agamamu? Dia tanya ke orang yang hilang ni. Islam, kataku. Mereka berkata, kamu seagama dengan kami. Kau dengan kita orang sama agama. Sama agama. Jadi tidak halal bagi kami menawanmu. Kami tak boleh nak tangkap kau dan tahan kau. Sebab tu Islam, bila orang mengucap la ilaha illallah saja, kita dah tak boleh hulus senjata pun. Maka kena turunkan senjata dan pisau. Malaikat laknat kita kalau kita buat macam tu. Dan haram darahnya bila dia sebut la ilaha illallah. Jin Islam pun pandai, dia pun tahu juga mengaji Quran dan apa semua. Dia cakap tak boleh, kau tak halal bagi kami nak buat tawanan. Mereka pun memberikan pilihan kepadaku. Jin pun, geng jin ni pun tanya dia, engkau nak tinggal sini terus ke atau balik? Kau nak duduk dekat alam jin ni ke balik? Aku memilih untuk kembali. Kalau tak balik tu takut boleh jadi macam-macam. Tak apalah, nanti kita cerita. Baik. Mereka pun menghantarku pada malam hari di mana angin kencang berjalan mengiringiku. Begitu juga di siang hari aku mengikutinya. Okey, tak kisahlah dia cerita macam mana dia hantar pulang balik ke apa ke. Tahu-tahu dia ada kat bumi manusia ni balik. Umar radhiyallahu an bertanya, kalau begitu apa yang kau makan? Kenapa Umar tanya? Pasal Umar nak bukti. Kalau kau meraban, tak apa kau labun kan, kau tak boleh tipu Sayyidina Umar. Jadi Umar nak tahu kau makan apa. Macam tu, kau makan apa? Dia menjawab, kacang dan benda yang tidak dibacakan nama Allah. Kacang-kacang ataupun benda yang tidak dibacakan nama Allah, yang tak disembelih. Umar adalah kembali bertanya, lalu apa yang kau minum? Dia menjawab, jadaf. Kata dah pakai jadaf dan minuman yang diragi. Perawi Abdurrahman bin Abi Lailah berkata, lalu Umar memberinya pilihan antara kembali kepada isterinya atau mengambil kembali maharnya. Ibnu Abil Bar rahimahullah dalam kitabnya At-Tahmid 5 fi al-Muwatta' min al-Ma'ni wal al-Asanid berkata tentang asar terdahulu ini adalah hadis sahih dari riwayat orang-orang Iraq dan Mekah yang masyhur. Ini tadi Imam Malik punya riwayat. Jadi dah diinterview lebih kurang dengan Sayyidina Umar, dia ni tak menipu. Memang itu makanan jin. Umar tahulah. Dan orang ni bukan pandai-pandai nak menipu ni. Mana dia tahu. Okey. Lepas tu bagi dia pilihan. Macam mana ni? Kau nak kahwin balik, tapi masalah bininya dah kahwin. Bini mana boleh dua lelaki. Ataupun kau nak ambil balik mahar kau. Kau nak ambil balik, pampasan balik mahar kau lah. Jadi kat sini
Itu yang ada undang-undang. Kalau hilang, tak boleh ada dia tempoh. Dan majoriti kata ambil macam ni, 4 tahun Umar cakap. Pak hilang lama-lama, kadang-kadang suami ada perangai hilang. Lagi-lagi dia kahwin dengan tak tahu mana punya orang, overseas ke apa, dokumen tak ada ke tak, tahu-tahu dah hilang. Hilang ni dia ada tempoh dalam Islam. Dia bukan boleh hilang sampai 40 tahun. Orang nak hidup. Tahu-tahu dah 10 tahun datang balik. Ni kau bini aku. Bini apa kau pun hilang tak ke mana? Jadi ada tempoh. Saya tak tahu mahkamah syariah di Malaysia tetapkan berapa tahun. Tapi ikut Saidina Umar dulu, dia putuskan 4 tahun. 4 tahun. Isunya kat sini dia nak cerita bahawa jin berupaya menculik manusia. Jadi colik boleh jadi. Dan penculikan biasa berlaku oleh jin kafir. Jin Islam jaranglah nak buat perangai macam ni. Jadi bila dia masuk kat jin kafir, maka harapan dia untuk kembali ni jenuh sikit. Ini pasal dia kena kurung dan berperang jin Islam dengan jin kafir, dapatlah rampas dia balik. Kalau tak, itu yang panjang cerita tu. Yang ada bekalan kita hanya Allah. Zikirlah kepada Allah Ta'ala, masuk waktu pergi semayang, baca ya kursi banyak-banyak, moga Allah Ta'ala kembalikan balik. Sebab itu isu hilang ni susah sikit. Dulu Nabi SAW pernah dakwah kepada orang kaum jin. Seorang sahabat sibuk nak ikut. Nabi pergi satu tempat, dia nak bagi ceramah dengan kuliah kat jin je. Dalam Quran memang ada satu surah pasal jin pun. Jadi bila Nabi nak bagi ceramah, tazkirah, kuliah dekat jin, sibuk nak ikut. Bila ikut, Nabi pun tak bagi duduk dekat-dekat, pasal kang dah apa-apa jadi kat kau ni. Nabi buatlah satu bulatan macam tu, tanda kau duduk dalam ni, biar aku pergi masuk ngajar. Kau jangan pergi mana-mana. Aukamakal. Dan kalau dia bertanya apa-apa pun kau tu layan. Kau duduk je dalam tanda aku ni. Tak dan dia nak cerita apa, tak dan duduk. Tak dan duduk, dia tengok macam-macam makhluk datang, pelik je rupanya, daripada terbang daripada situ, daripada sini, dia hampir nak cabut. Dia cakap, kalau tak aku teringatkanlah pesan Nabi ni, aku dah lama cabut. Tak sanggup nak tengok. Bukan ngeri tu, mungkin dia pelik lah. Dia pelik. Jadi Nabi SAW habis mengajar, Nabi tanya dia lah, macam mana tadi? Aku tak duduk-duduk dari tadi, dan aku nyari, aku nak cabut. Dia cakap, bahasa dia lah. Nabi cakap, kalau kau lari tadi, aku tak tahu mana aku nak cari kau. Sebab itu kalau dah kena colik ke, hilang ke sana tu, dia payah sikit cerita ni. Tapi Allah Maha Kuasa, minta ke Allah Ta'ala semayang hajat ke apa, kita bukan nak doa kita pergi ke situ. Tapi orang yang ke situ, dialah yang tahu. Kadang-kadang dapat pulang balik, kadang-kadang tak dapat jumpa terus, kadang-kadang hilang, tak tahu mana pergi dah. Harap-harap kalau jin Islam yang ngambilnya, mungkin balik rumah, jin tu kena marah dengan bapak dia, pergi pulang balik dia ni. Tahu-tahu duk bawa pokok pisang tu balik. Macam tu lah. Pasal kadang jin Islam pun dia yang nakal juga. Itulah seronok sangat. Elok duduk dalam hutan comel, kena makwa belah sana tengok, best ni. Handsome juga orang tua ni. Handsome juga orang tua tu. Dia pun tak tahu dia buat apa, signal ke apa, kita pun masuk duduk sini duduk situ, lebuh, tak tahu pergi mana dah. Sibuk sangat, nak kahwin lah, nak apalah. Bila dah kahwin, hang tak boleh lari lah. Tapi kalau kena suruh, kena main-main ke apa semua, mungkin dia pun punya ustaz, dia pun punya tok pengulu ke apa, ke nanti tanya, weh, apa kau buat dengan orang tu? Tadi dia ni main pijak-pijak lah, main patah-patahkan dahan lah, masuk hutan. Dah, kau pergi pulangkan dia balik. Ini kaum-kaum dia duk menjerit-jerit cari ni. Dah lah tu, bukan benda besar pun dia buat. Kadang-kadang jumpalah balik macam tu.
Dia tok-tok penghulu dia dengar azan, apa orang manusia duk bang-bang ni, masuk waktu tak masuk waktu lagi. Rupanya pergi cek-cek tengok, dia carilah hilang. Bos, adalah budak-budak kita ngambil tu. La ilaha illallah, perangai. Siapa ambil ni? Budak ni pergi pulang balik macam tu. Ada orang Islam dia okey sikit. Kau kafir macam mana? Macam tu lah. Kalau kafir kita lah baca sendiri, ataupun pi lah. Tapi selalunya yang tak balik ni, kadang-kadang dia terus nak duduk situ. Macam jin Islam yang tanya kepada sahabat tadi tu lah, sahabat Umar tadi, kau nak duduk sini ke kau nak balik? Takut yang tak balik-balik tu syok lah. Syok punya pasal tangkap cintan ke apa ke, dah register lah, tak tahu IC sana. Tapi inilah dia, boleh jadi pasal dalam Islam dia wujud tu saja. Tapi doa ke Allah Ta'ala lah, bila kita manusia, kita nak duduk di bumi manusia. Jin pun sama. Tapi kalau nak ikutkan, kita pun jahat juga, banyak colik jin. Duk jadi toyol, duk jadi pontianak, jadi pelesit, jadi apa tu. So depa pergi sana, kita pergi sana pun boleh jadi. Depa jadi asisten kepada Tok Bomoh pun boleh jadi. Macam. Tapi nak ikutkan manusia pun teruk juga. Berapa tahap, berapa sangatlah dia colik daripada kita pakai dia. Kalau belajar ilmu kebatinan yang pelik-pelik tu, kalau ada 100 orang belajar, 101 orang dia kadam. Dia ambil jin duduk tepi dia, dia ambil jin jaga rumah dia, dia ambil jin jaga pejabat, jaga kilang, jaga apa. Ini lagi teruk. Ini teruk. Jadi tak usah buat perangai macam ni. Nak cerita jadi, apa makanan kita, apa yang jin makan. Dia akan makan tulang-tulang yang dibalut semula oleh Allah Ta'ala menjadi daging pada alam dia. Kalau binatang yang disembelih, maka jin Islam akan ambil. Bukan dia makan tulang kerak-keruk tu, sini nampak tulang, sana dia jadi ayam balik macam tu. Sebab tu budak-budak kadang-kadang jumpa kat bawah pokok duk kunyah tak apa benda. Pasal bukan, pada mata kasar nampak macam daun, tapi kat situ bukan macam tu. Tu je. Tapi dapat kat kapiak, tak apalah yang dia telan ni, itu lah benda yang haram jugalah. Okay. Kawan ni tak salah pun, kawan ni tak salah pasal jin kafir dia hangin. Sebab tu saya cakap penculikan biasanya berlaku oleh jin kafir. Jin kafir. Jin Islam kalau dia marah kita ke apa ke, dia boleh jadi juga, tapi taklah sampai macam tu. Baik, 6. Mereka begitu bersemangat untuk mengganggu orang Muslim saat tidur dan berupaya mendatangkan ketakutan pada dirinya. Dia satu lagi perangai jin jahat ni, dia suka bila kita tidur. Nak tindih lah, nak bagi mimpi lah, nak bagi nak lelap tu, macam benda lah ada. Asal orang nak tidur, dia datang. Ni Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dalam kitabnya. Beliau berkata, Abdullah bin Umair meriwayatkan kepada kami dari Zakiyah bin Abi Zaidah, dari Mus'ab, dari Yahya bin Ja'dah. Dia berkata, pernah satu malam Khalid Al-Walid ni jangan buat main. Dia ni panglima perang, pun syaitan kacau juga. Tu setakat Pak Samad kita tu usah mimpi lah, cap sapsui jadi nak kacau. Khalid Al-Walid dicengkam rasa takut hingga keluar bawa pedang. Lantas dia khawatir dirinya mencelakai orang lain. Dia pun mengadukan hal itu kepada Nabi SAW. Beliau bersabda, Inna Jibril qala li inna ifritan minal jinni yakiduka fakul. Azan azan lu apa? Jangan. Allahu Akbar, Allah
Baskumakum Mahmud Alillah Jawatan Nakarata. Kita start tadi pun 8 dulu lah, 8.10 lah. Kita sambung sikit ke. Kali awalik mimpi, bukan mimpi, takut. Tiba-tiba tengah-tengah malam rasa suspend, rasa tak sedap duk bawa pedang. Dia takut jugalah. Kalau apa orang melintas kan dia libas orang pula. Jadi dia rasa keluh kesah ni duk tanya Nabi, macam mana ni? Aku terganggu betul malam-malam ni. Bukan dia takut sangat pun, tapi dia takut dia cederakan orang. Takut dia mengamuk, dia hangin ke apa kan. Sesungguhnya Jibril telah berkata kepadaku. Nabi cakap, Jibril duk datang cakap kat aku, Ifrit dari kalangan jin akan mencelakaimu. Kerana itu ucapkanlah aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Ini panjang doa ni. A'udzubika kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barru wala fajir. Panjang. Ifrit dari kalangan jin akan mencelakaimu, kerana itu ucapkanlah aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, yang tidak bisa dilampaui oleh orang yang baik maupun orang durjana, dari kejahatan apa yang turun dari langit dan yang naik kepadanya, dan dari kejahatan apa yang dia ciptakan di bumi dan apa yang keluar darinya, dari kejahatan fitnah-fitnah malam dan siang, dari kejahatan setiap yang datang di malam hari, kecuali yang datang membawa kebaikan, ya Rahman. Lalu Khalid radhiyallahu an membaca doa tersebut, maka rasa takut itu pun lenyap dari dirinya. Ni Nabi cakap apa? Ifrit datang memang nak kacau kau. Ifrit ni apa? Dua. Sama ada dia satu ekor jin yang bukan macam iblis. Iblis ni yang dia panjang umur, dia memang iblis ni adalah seekor jin yang pembangkang, yang dipanjangkan umur sampai kiamat nanti. Dan keturunan-keturunan ni. Ifrit ni ada dua. Sama ada dia ni satu ekor juga. Pasal dia berdialog dengan Nabi Sulaiman, dia cakap aku. Masa nak angkat istana Balkis tu, aku boleh bawa tu sebelum kau bangun daripada tempat duduk kau. Watak ni dah lama ada ni, Ifrit ni. Dan boleh jadi dia satu ekor jin yang memang kuat sikit, ada tenaga yang lebih, laju, pantas dan bertenaga. Diri dari kalangan spesies jin ni tu. Ataupun dia ni
adalah satu golongan jin yang memang watak dia ada sedikit kasar, keras, bengis, gagah dan pantas. Seperti mana kita tengok alam haiwan, gajah kan kuat macam tu. Semua binatang, banyak binatang, tapi dalam banyak-banyak binatang, gajah ni kuatlah macam tu. Ataupun orang, ada golongan-golongan manusia yang lari laju, bangsa kaum tertentu badan dia besar-besar sikit macam tu. Jadi boleh jadi ifrit ni adalah salah satu golongan jin yang kuat, pasal digambarkan dalam Quran dia boleh angkat di istana dan dia boleh bergerak pantas, dan dia ada duk kacau sahabat Nabi juga. Jadi kemungkinan ada gangguan-gangguan yang kita perolehi agak liat sikit nak selesai itu boleh jadi daripada bangsa ni. Dia ada big problem sikit lah, tapi jangan besarkan dia sangat. Pasal kok mana besar pun dia tetap jin lah. Kita tak boleh lah dalam lafaz kita nak cakap, weh kau ni, kau tahu sihir kaum tu kuat tu, habislah Allah buh kat mana. Mulut kena jagalah. Ini dia power ni, ni ustaz ke Quran tak boleh lawan. Kau boleh kufur dengan kata-kata ni. Pasal awak dah rendahkan Allah Rasul ni, Quran bawah, pergi tak tahu apa benda, tok-tok bomoh pula jadi kuat pula ni. Ada orang macam tu. Jumpa kat saya, datang, ustaz yang ini kuat. Awal-awal kau dah potong dah. Kuat ni, saya pergi berubat mana pun tak boleh. Ada tukang ubat mati juga. Oi, kuatnya boleh cabut nyawa orang macam tu. Kat situ otak dia pun dah out. Macam mana nak baik? Mana hal letak Allah Maha Besar ni? Allah Raja manusia, Raja sekalian alam, penguasa sekalian alam. Mana boleh angkat makhluk tinggi sangat ni? Kita boleh cakap harimau kuat, tapi kita tak cakap harimau lagi kuat daripada Tuhan. Jaga-jagalah mulut ni. Tapi binatang pandai pula susun. Binatang jin habis. Boleh dia power ni, mamai mati dah ubat dia. Habis kau jumpa aku pun nak bagi aku mati pula. Adalah tosalah macam tu. Tak ada pun kuat tak kuat ni Allah Ta'ala. Cuma kita tahu menerusi hadis ada spesies-spesies yang brutal sikit tu, agresif sikit, tu. Tapi jangan angkat dia lebih daripada Allah, bahkan daripada malaikat pun jangan. Dia makhluk, dia tetap makhluk. Manusia khalifah di bumi, manusia ciptaan istimewa, jangan nafikan benda itu. Jadi ifrit ni orang tua panggil iprit. Orang tua huruf Fa, huruf F lama-lama jadi P. Roy Bapi, Bapi jadinya Roy Bafi. Fi ahsani taqwim, Pi ahsani kan jadi P pula. Tu dia. Kalau sebut syurga Firdaus jadi syurga Perdaus. Ifrit, orang Melayu panggil iprit. Orang tua tu dia kasar sikit, jadi dia boleh kacau orang nak tidur. Yang nak tidur tu boleh jadi dia punya perangai lah ni. Tergolik kita ke sana, kejap macam nak kena himpap lah, kejap macam-macam orang duk cakap mata merah, duk berbulu-bulu lah, ikut suka hati dia lah nak jadi apa pun, nak jadi batang kelapa ke apa ke. Yang penting dia boleh kacau orang nak tidur. Tu dia. Baik, mereka bersemangat untuk memutuskan solat seseorang Muslim. Solat ni nama jin seko, spesies kinzab pun ada, ifrit pun kacau juga. Banyak ni ifrit ni masalah ni. Baik, tengok ada ni disebutkan dalam Sahih Bukhari pada kitab Al-Anbiya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW, beliau bersabda, ni Sahih Bukhari ni, sungguhnya ifrit dari kalangan jin tadi malam tiba-tiba datang untuk memutuskan solatku. Ni kacau Nabi semayang. Tapi dia kacau kita tak nampak lah. Tapi dia kacau Nabi, Nabi nampak. Seko ni datang,
nak ganggu solat Rasulullah, nak memutuskan solatku, maknanya dia duduk depan-depan Rasul. Ni Sahih Bukhari. Namun aku Allah menganugerahkanku kemampuan untuk menundukkannya, lalu aku memegangnya. Jadi Nabi SAW diriwayatkan cekik seekor jin ni, setan yang duduk nak kacau dia sembahyang. Aku ingin menambatnya di salah satu tiang masjid. Dia cakap, aku ikutkan hati, aku nak ikat dia ni duduk kat tiang masjid, sehingga kalian semua dapat melihatnya, sampai korang boleh tengok mana rupa ifrit ni. Tapi aku ingat doa saudaraku Sulaiman. Tu dia. Dia cakap, kok mana pun aku teringat doa Nabi Sulaiman, aku respect sama dia. Ya Tuhanku, kata Sulaiman, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh sesiapa pun setelahku. Surah Sad ayat 35. Maka aku kembalikannya dalam keadaan hina dan dina. Ni Nabi dah pegang dah, cekik dah ifrit ni nak ikat, tapi dia duk ingat Allah. Nabi Musa ada doa kat Tuhan dalam Quran, jangan berikan sesuatu kerajaan setara dengan dia dulu, satu mukjizat atau kelebihan yang mana Nabi Sulaiman boleh perintah jin, suruh jin buat bangunan, suruh jin buat Baitul Maqdis tu. Jin antara yang menghabiskan renovation tu. Cuba buka Quran, kisah dia membina piring-piring di zaman kerajaan Sulaiman ada. Dan sampailah kisah Nabi Sulaiman terpaksa memilih kematiannya bertongkat kerana jin masih tak settle renovation Baitul Maqdis. Sebab itu kalau boleh Nabi Sulaiman dia wafat seperti biasa, tetapi dia berdiri, dia duduk berpaut pada tongkat sehingga dia makan anak-anak, lalu jatuh, barulah jin sedar bahawasanya Nabi Sulaiman dah tak ada. Ngam-ngam setahun dah siap dah kerja dia orang. Jadi Nabi Sulaiman saja yang boleh nak mengapa-apakan jin. Nabi Muhammad dengar, Nabi Muhammad lepas balik. Surah Sad ayat 35. Nak cerita, Nabi boleh tak buat tadi? Muhammad boleh buat. Dia dah ada dah kelebihan yang ada pada Sulaiman, tapi respect pasal ni dalam Quran. Jadi aku lepaskan balik. Riwayat Bukhari, sabda Nabi SAW, ifrit dari kalangan jin, ifrit adalah jin pembangkang yang jahat. Dia ni brutal sikit lah. Sahabat Nabi pun dia try nak kacau. Nabi pegang, tangkap, Nabi lepas, pasal ingat Nabi Sulaiman. Dan Rasulullah dah boleh buat kalau dia nak buat, tetapi penghormatan dia. Hari ni ustaz tangkap jin buh dalam botol. Nabi Muhammad dia langgar dengan Nabi Sulaiman dia langgar lagi. Boleh percaya ke? Malas cerita. Macam Doraemon dah. Tuan-tuan ingat dia ni siapa? Ingat nak saudara kau boleh sumbat-sumbat, boleh pegang-pegang. Nah, daripada Nabi Adam AS, Iblis dah ada. Cuba perdaya Nabi Adam sampai turun ke bumi. Engkau siapa nak pegang-pegang, nak ikat ni? Kalau boleh buat macam ni, dan tentu Nabi bagi. Nabi SAW buat dulu. Imam Syafi'i baik buat dulu. Imam Bukhari boleh buat dulu. Sahabat Nabi seorang pun tak pernah tangkap jin. Hari ni semua orang cerita boleh tangkap jin. Terror betul. Baik buat pusat tangkap jin, tangkap banyak-banyak, semua orang masuk syurga. Semua orang jadi baik. Dekat dalam jamban dah tentu ada. Abang buat apa bang? Aku ambil job lah. Job apa? Adalah kerja aku 5,000 sebulan. Mereka bayar. Buat apa bang? Tangkap semua setan. Senang. Aman kita. Tengok haji ni mengamuk, marah, itu kata Nabi dari syaitan. Bang kejap. 1 ekor 2 ekor. Hilang dah marah aku. Orang ni minum arak. Dia setan hasut kau ni. Aku tangkap setan tu. Buh dalam apa-apa balang ke. Dah baik dah. Dah baik. Kalau boleh buat macam ni, selesai masalah dalam dunia ni.
Tak boleh. Apa benda bertemu dengan syaitan dalam Quran maupun hadis, Allah suruh ta'awuz, minta kat dia, bukan tangkap pelangkung. Sebab itu dalam bilik air Nabi ajar doa apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku mohon perlindungan kau daripada syaitan jantan, syaitan betina. Nabi Muhammad tak ada pula ambil batu baling ataupun patahkan kepala jin tu ke. Tak boleh lah. Bila nak baca Quran, baca auzubillah minasyaitanirrajim, minta ke Allah, minta ke Allah. Bila ada pertembungan antara syaitan dengan manusia, Nabi suruh minta kat Tuhan, bukan ikatlah, pergi gergaji lah, pergi welding lah. Oh, terror betul lah semua. Tahya tadak lah. Duduk kat orang kejap, aku sembelih kau. Oh, sembelih? Ingat ayam ke? Pakai pisau apa sembelih ni? Tapi orang suka yang tu. Laku. Bayar 500 pun tak apa. Ustaz doa ni ikhlas hati je. Ikhlas ustaz, ikhlas. Ikhlas ustaz. Lama-lama ustaz tu pun tak ikhlas dah. Tu ulur RM25. Kita bukan kisahkan duit tu, tapi bomok yang bagi syirik, ya aja keluar segala penyapu lah, pukul hantu lah, apa semua. Back-in RM888, 88 sen. Tak kurang tak lebih boleh. Tak boleh bayar cash, QR code sekarang bomok pun ada. Maybank cuyu transfer pun boleh kot. Apa-apalah. Jadi buanglah perangai. Boleh sembelih, boleh bakar, boleh cekik, boleh tangkap. Tak ada. Kalau boleh tangkap pun itu atas bantuan jin dia, bukan manusia sendiri. Kerana ini mukjizat Nabi Muhammad SAW dan Nabi Sulaiman. Itu kalau orang boleh tangkap-tangkap tu, dia duk membela, yang bela tu pun tangkap. Tu macam tu boleh lah kot. Jin dengan jin. Pakai jin untuk pasal tukang sihir itu wujud. Sebagaimana kisah Nabi Musa memakai tukang-tukang sihir, keluarkan ular dan macam-macam lagi. Jin dengan jin punya kerja tu punya pasal. Kau dah settle. 3 ekor saya dah tangkap. Orang pun rasa confident dah. Bagus bomoh ni, tengok aku rasa ringan badan aku. Psikologi je. Psikologi. Ni tuan-tuan, kalau saya buh kat rumah saya, tuan-tuan pun main ambil minum, lepas tu saya tepuk dahi. Haji minum ni. You dah nak habis dah ni. Kenapa ustaz? Air kosong kan? Mana ada air kosong tu, racuan anai tu. Mati nanti kalau macam ni. Dan tu dapat tahu racuan anai, terus rasa macam nak muntah. Panas perut, rasa macam jantung nak berhenti. Macam semua rasa dia. Semua rasa dia. Silap-silap pengsan kat situ juga. Papah pergi klinik. Sekali anak pula datang, anak saya datang. Abah, tu bukan. Itu air betul. Ubat anai dah buang dah tadi. Kita pun cakap, Ji, tak payah pergi klinik, Ji. Tak payah pergi klinik. Ini air mineral anak saya. Botol tu dia dah buang dah. Oh ya ke? Alhamdulillah. Dan elok. Boleh jalan tegak balik. Kenapa? Ni. You letak setan, dia jadi setan lah. Ini dalam perubatan dia ada placebo tau, ubat dummy. Kalau orang tu tak nak berhenti ubat, duk sibuk nak ubat, doktor kadang-kadang rimas juga. Patutnya dia tak payah makan pakcik rasa tak sedap lah kalau tak makan, doktor rasa tak boleh tidur lah. Okey lah saya bagi. Dia bagi yang lain, tepung je. Nama packaging sama je. Ni pakcik makanlah. Padahal dia dah rekod kat situ, ni placebo, ni bukan ubat betul. Pakcik tu pun dapat ubat tu, dia rasa macam wah, sihat sikit dia. Ni. Saya dah pecah rahsia dah siapa ada doktor sini. Tapi tuan-tuan tak tahu, rupa dia sama je. Mana tahu ubat betul, ubat tak betul. Jadi masalah ni lah kat manusia. Bila bomoh buat macam-macam, dia bagi kemian, dia tepuk belakang kita, kita pun jalan tegak. Cuba bangun tegak, cuba. Kita pun cuba. Yelah, macam boleh sikit dah. Kalau nak jalan tegak, tadi merangkak, letak anjing seekor pun hang boleh lari. Tak payah kata bomoh tu ketuk, mes sini, duduk kat sini, lepas seekor anjing, lari keluar.
Apa tu? Kadang-kadang dia main emosi, dia main psikologi kita pun rasa sihat. Bagus bomoh tu lah. Sekali je aku pergi 800 lebih lah, tapi dah okey sikit lah ni, ringan sikit. Dia suruh datang 3 kali, tak 2000 lebih. Tak apa dia tiup, tak apa minyak senyonyong dia bagi, tu lah. Saya bomoh dulu, saya tahu lah. 2 kali 5 je aku dengan bomoh lain pun. Tapi tak kaya juga. Pasal minta sikit, patut minta banyak-banyak, dah tukar kereta dah. Buat apa benda tu boleh jadi benda haram. Wallahu ta'ala alam. Jadi yang tangkap-tangkap ni renung-renung balik. Kadang-kadang betul lah tangkap, tapi duk pakai jin kot, ataupun pakai kadam tertentu. Kalau dia sendiri nak tangkap, setan kat dia pun dia tak boleh nak tangkap. Jadi susah nak percaya benda-benda macam ni. Pasal Nabi SAW pun lepas. Kalau Nabi lepas, dia ingatkan doa Nabi Sulaiman ni, pasal apa pula kau nak sibuk tangkap ni? Jadi kat situ dah kita boleh belajar sesuatu. Wallahu ta'ala alam. Nanti kita tengok mereka berusaha mencuri dengar berita langit dan memberitahu kepada dukun tentang tukang ramal. 9, jin mendorong kejahatan. Dan insya-Allah lepas tu kita dah masuk dah cara-cara menjaga diri daripada jin, kejahatan-kejahatan jin jahat ini. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.